Please start many camp. Pedio ni mana ni teman-teman ni? Tak dengar suara apa ni? Dah mula ke belum ni? Okey. Apa kau angkat di sini? Alahnya kepi tak ada orang kita kan? Kepi tak ada. Dua kepi tak ada orang kita kan? Dua buka. Dia nak cakap dekat. Ya. Saya ambil lauk je. Sepatutnya kita boleh jadikan semua. Kalau kita tak dia. Sebenarnya kita ni aman. Ada nanti dia pun adalah ambil kat. Iya. Mama iya.
Hello, testing, testing. 1, 2, 3. Ya. Ini Isman kamera on. Kalau kamera on dia nampak kan? Oh. Kan? Kita tutup kan? Ini khusus tutup. Isman. Tadi kan nampak tu kan? Tak boleh. Tak ada nak pasang, nak link tu. Apa Pfizer dah? Pfizer dah tak? Pfizer kan dia? Ada kita yang Nak tak tahu kan? Azma, Yati. Loh, ini kan Azma. Oh ya Allah, boleh cikgu. Dah. Mute dah? Sorang. Dengar. Maksudnya lah ni hang tutup. Tapi kamera off. Tutup lah yang ni. Tak lagi dengar Kira saya. kamera off lah. Kamera Ayolah. Saya tak mau break banyak sangat, lama sangat. Okey tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mula. Ternyata ni. Okey, teruskan. Boleh teruskan, saya okey. Tuan minta maaf dalam 5 minit ni kamera ada masalah sikit kat sini. Sekejap je. 5 minit kena teruskan balik. Itulah masalah dia bila online. Okey, sambung dia. Kita sambung kita. Boleh. Ini adalah berkaitan dengan BM. Ini adalah dari segi Melayu kan baik ini senang penerimaan cikgu, senang politik dan saya optimis benda ni tak terlibat di BKP ni insyaAllah. Semua cikgu saya juga akan faham apa dia BKP ni dan akan beroperasi dalam dan BKP ni sebenarnya kami antaranya kami bermula pada masa BKP yang kita libatkan ini bukan belajar kami yang tentu ada ni ada BKP di rumah. Dan bila kita bagi dan untuk BKP yang Hello,
Hello, dengar suara saya? Fani? Fani? Cikgu Nazira ready ke? Boleh nak? Yang tu suara tutup. Jadi gelap ni. Boleh mula. Okey, boleh mula tuan. Okey, bismillah. Assalam. Minta yang lain off mikrofon time saya bercakap. Dekat setting. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu haluan. Okey, jadi alhamdulillah pada pagi ini saya sedang bersiaran di SK Datuk Kayaman sempena lawatan saya ke sekolah. Jadi ini baru sekolah yang kedua. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk online bersama-sama dengan pegawai di JPN dan juga guru-guru besar, pengetua dan guru-guru di sekolah-sekolah menengah di negeri Perlis. Saya dimaklumkan terdapat 20 sekolah yang kita akan libatkan dalam program Wake Up secara PKPB ni ataupun mod PKPB ni. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah khususnya kepada sektor pembelajaran JPN Perlis kerana telah mengambil inisiatif untuk mengadakan satu program khususnya dalam meningkatkan peratus pelajar yang layak sijil. Jadi bermaksud di sini sekiranya untuk layak sijil maka kena lulus bahasa Melayu dan sejarah lah. Jadi daripada data ataupun analisis data yang kita buat daripada peperiksaan percubaan, kita dapati masih ramai lagi pelajar yang gagal sejarah dan bahasa Melayu ni. Terutama ada juga yang gagal silang. Jadi ini adalah satu indikator yang menunjukkan kita perlu melakukan sesuatu. Jadi pada perbincangan awal kita melihat yang peperiksaan SPM ini masih lagi akan berlangsung dalam bulan Januari. Tetapi apabila berlakunya apa yang kita katakan dalam dunia VUCA ni, sesuatu yang kita tidak dapat nak ramalkan, iaitu peperiksaan SPM ini telah dianjakkan kepada bulan Mac, maka kita pun di sini telah membuat plan B lah. Maksudnya kita akan teruskan juga program Wake Up ini tetapi dengan menggunakan pendekatan PKPB. Dan saya juga telah mendapat perkenan daripada Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda untuk memberi laluan kepada guru dan juga pelajar untuk mereka bertemu di masjid-masjid ataupun tempat-tempat yang di bawah MAIB. Dan pada pagi ini timbalan pengarah saya juga sedang berbincang dengan pihak MAIB. Sekiranya perkara ini boleh dilaksanakan, maka guru-guru bolehlah dengan kita katakan mutual agreement antara guru dan pelajar bertemu di tempat-tempat yang kita katakan tadi di bawah MAIB ni, seperti di masjid, ruang lega masjid dan sebagainya. Walaupun perkara ini bukanlah perkara yang dilaksanakan oleh JPN maupun sekolah. Kita hanya diberikan kemudahan itu dan sekiranya ada keperluan itu, cikgu maksudnya pun sudi untuk hadir dan pelajar juga untuk hadir ke tempat-tempat yang kita katakan itu, maka kita mengharapkan ianya boleh menjadi satu alternatif kepada home based learning yang sedang berlaku ini. Jadi saya tidak ingin bercakap panjang, cuma saya mendoakan dan mengharapkan program ini yang pertama sekali adalah kita JPN sekarang ini kita berperanan sebagai pembimbing. Jadi kita turun ke sekolah bukanlah kita hendak mencari kesalahan ataupun hendak menunding jari kepada keputusan-keputusan yang telah ada pada kita, tetapi kita lebih kepada proses untuk membimbing. Khususnya bagaimanakah kita nak melaksanakan program ini di dalam fasa home based learning ini ataupun PKPB ni dalam tempoh yang kita katakan fasa baru ni. Jadi itu yang pertama, bimbingan. Yang kedua adalah proses penerimaan dan juga proses meredesignkan
apa yang kita bimbing itu untuk kita sampaikan kepada para pelajar. Apa-apa pun akses kepada para pelajar adalah perkara yang harus diberi keutamaan lah dalam perkara ini. Bermaksudnya ada dua cara. Yang pertama, kalau pelajar boleh online, maka online kalah mereka. Gunakanlah apa-apa saja kemudahan, terutamanya di menggunakan perlis online teaching ini. Yang saya lihat ini juga adalah kita antara negeri yang begitu aktif membuat online teaching ini. Dan seterusnya, kalau tidak boleh menggunakan online ini, gunakanlah medium offline. Bermaksudnya pelajar datang secara kita katakan drive-thru, mengambil bahan-bahan dibuat di rumah dan kemudian dihantar untuk diperiksa dan diberikan feedback oleh guru-guru ini. Kalau sekadar menghantar bahan itu di pondok jaga dan pelajar ambil tetapi tidak ada tindakan yang seterusnya, maka saya anggap recycle ni ataupun cycle ni masih tidak komplit, dan ini adalah antara faktor-faktor yang akan menjadikan program kita ini tidak berjaya. Jadi saya mengharapkan itulah daripada pembimbing dan daripada guru-guru yang akan dibimbing. Bermaksudnya bukanlah kami di JPN ini terlalu hebat, perlu mengikut segala apa yang kami kata, tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada idea, ada kreativiti yang mungkin lebih baik daripada JPN, maka teruskanlah. Dan gunakanlah kemudahan-kemudahan yang mungkin hari ini kita akan dapat makluman untuk kita tambah baik apa yang kita katakan program Wake Up ni. Jadi kalau tanya saya kenapa Wake Up, Cup-nya tu bukan UP tetapi CUP. Jadi dalam keadaan berseluruh saya jawab kita nak bangunkan guru, pelajar, tetapi kalau mereka tak boleh bangunkan lagi, ambillah cup tu, cawan tu. Ni cawan ni. Katok kepala mereka. Bagi mereka wake up. Jadi maksudnya itulah keperluan kenapa saya namakan dia sebagai program Wake Up. Kan? Jadi itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga program Wake Up ini akan membawa kejayaan. Ya, 09 Educators Awesome. Thank you very much. Okey, boleh sambung. Okey, terima kasih Tuan Pengarah atas ucapan alu-aluan itu tadi. Jadi saya rasa kita akan saya akan teruskan dengan taklimat untuk Wake Up PDPR, versi PDPR. Jadi saya teruskan. So bahan share. Apa ni? Share lah. Tekan okey, sat. Apa ni? Tu entire screen tu. Kat tekan balik. Atas. Kat screen tu. Tu ya. Cancel dulu, keluar balik. Sekejap ya cikgu, sebab saya teknikal sikit sebab terpaksa tukar laptop sebab laptop ada problem sikit. Jadi saya ambil laptop orang, jadi dia problem sikit kat sini. Share balik. Makan tu. Saya dah buka. Tadi okey. Untuk perhatian semua sebelum slide tu okey. Jadi saya rasa semua boleh dengar lah suara saya lah. Baik. Sebelum pada awalnya macam pengarah maklum hanya melibatkan 14 buah sekolah, tapi sekarang kita tambah kepada 20 buah sekolah. Versi yang mula-mula, yang program Wake Up yang mula-mula tu berdasarkan PDPC yang berlaku dalam bilik darjah seperti biasa. Tetapi hasil daripada perbincangan semalam pagi, jadi kita berhasrat
untuk menukar ataupun menambah kepada 20 buah sekolah lah. Jadi jumlah sekolah semua untuk program Wake Up versi PDPR ni berjumlah 20 buah sekolah. Ya, okey. Baik ya. Saya maklumkan awal untuk program Wake Up sejarah Wake Up Perlis versi PDPR ni, dia ada 3 objektif utama lah. Yang pertama ialah lulus sejarah, lulus bahasa Melayu, dan seterusnya mereka ni akan layak sijil SPM untuk tahun 2020. Jadi hasil daripada maklumat yang kita dapat untuk peperiksaan percubaan pada tahun 2020 ni, percubaan yang baru-baru ni, jadi untuk mata pelajaran sejarah, jadi sasaran Wake Up kita ialah 828 orang, meliputi 30 buah sekolah lah. Tapi penglibatan murid-murid daripada 20 buah sekolah ni berada seramai 828 orang, mewakili 27.78%. Dan bahasa Melayu 577 orang, mewakili 19.18%. Jadi keseluruhan untuk murid yang gagal sejarah ni dan juga gagal bahasa Melayu berada di 20 buah sekolah ni lah. Jadi fokus kita adalah untuk Wake Up ni, kita nak 828 untuk sejarah dan bahasa Melayu 577 ni mereka akan lulus dalam peperiksaan SPM. Seterusnya mereka akan dapat layak sijil lah untuk SPM 2020. Jadi untuk sasaran negeri, untuk sejarah ialah 87% dan GPMP ialah 5.20, bahasa Melayu 94% dan GP ialah 4.01. Jadi ini gambaran yang saya bawa daripada awal tadi, bagaimana proses untuk kita target bagi negeri. Dan untuk target negeri ni diwakili oleh 20 sekolah utama ni lah. Tapi dari segi GP kita melibatkan 30 buah sekolah lah. Tapi dari segi untuk layak sijil, 20 sekolah ini menjadi keutamaan kita lah. Sebab 10 buah sekolah lagi tu kebanyakannya lah lulus 100%. Lulus 100%, jadi dari segi layak sijil 10 ni tak terlibat lah. Cuma mereka ni akan melibat dari segi GPMP. Tapi untuk 20 buah sekolah ni, macam yang tuan-tuan cikgu-cikgu semua maklum, dia melibatkan 20 sekolah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua sedia maklum dari segi peratus yang kita dapat sepanjang percubaan ni lah. Jadi saya rasa saya tak perlu baca keseluruhan. Jadi tuan-tuan boleh nampak lah dia punya pencapaian keseluruhan untuk 20 buah sekolah ni. Dan untuk tulisan yang berhuruf hitam itu ialah sekolah baru yang masuk dalam Wake Up ini. Sekolah yang bertulisan hitam tu. Jadi untuk sekolah yang bertulisan hitam ni, ataupun sekolah baru ni, 6 buah sekolah ni, dia punya Wake Up dia cara lain sikit. Tapi untuk 14 buah sekolah yang asal, dia akan dibimbing oleh 14 ataupun 28 pegawai yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi untuk sekolah yang Wake Up, 6 buah sekolah tu dia ada strategi lain. Tapi maklumat untuk dari segi pelaksanaan untuk program Wake Up, dia modus operandi dia, model dia sama. Lebih kurang sama saja. Ya. Jadi untuk model ataupun macam mana kita punya cara bekerja, kita melibatkan ada 2 entiti iaitu pegawai dan juga ialah dari sektor pembelajaran atau perancangan, iaitu KPP dari sektor pembelajaran dan perancangan, SIC Plus dan juga penolong pengarah. Dan untuk dari segi sekolah, perancangan melibatkan pengetua, penolong kanan pentadbiran, guru kanan bahasa dan guru kanan kemanusiaan, dan pelaksananya ialah guru sejarah dan juga guru bahasa Melayu. Sebab tu kita hari ini melibatkan penolong kanan pentadbiran, guru kanan bahasa, guru kanan kemanusiaan, guru sejarah, guru bahasa Melayu dan minta maaf lagi satu ialah guru bimbingan dan kaunseling. Dalam ni saya tak letak lah. Baik, tapi dalam proses kita nak laksanakan tugas melibatkan guru bimbingan dan kaunseling,
sebab dalam surat tu ada peranan guru bimbingan dan kaunseling. Jadi saya minta maaf lah untuk cikgu-cikgu semua bila saya cakap jelaskan suara saya. Nah, tapi tengok yang cepat. Jelas. Nanti invite admit all di sana. Aku dengar. Okey dah? Cikgu-cikgu boleh dengar suara saya dah? Baik, seterusnya ialah bagaimana proses untuk melaksanakan kerja ataupun program Wake Up ni. Jadi dia ada 5 proses, iaitu perancangan, pelaksanaan, semakan, tindakan dan rumusan. Cuma sebelum saya lupa, taklimat kepada Tuan Pengetua dan juga Tuan Pengetua dah diberikan sebelum ni, sehari sebelum. Jadi saya rasa maklumat untuk jadi Tuan Pengetua sudah dapat maklumat lah bagaimana program Wake Up ni. Tapi cuma pada hari itu pengarah cuma maklumkan 14. Tapi hari ini melibatkan 20 lah. Baik. Untuk proses program Wake Up ni, perancangan kita taklimat pada hari inilah untuk SLT dan MLT melibatkan penolong kanan pentadbiran, guru kanan kemanusiaan dan bahasa, ketua panitia sejarah dan juga bahasa Melayu, guru bahasa Melayu dan juga guru sejarah serta kaunselor. Jadi ini di peringkat perancangan, dan juga untuk peringkat perancangan ni melibatkan juga analisis keperluan, iaitu analisis keperluan ni melibatkan itulah analisis item dari segi bilangan murid yang ada capaian internet, dan juga bagaimana proses kita nak laksanakan itu berdasarkan data-data yang kita ada. Yang tu duduk di peringkat perancangan, nanti saya akan terangkan secara ringkas detail lah. Dan yang kedua ialah pelaksanaan, iaitu PDPC yang kita pilih. Kemudian peringkat semakan, iaitu impak, analisis dan penilaian. Kemudian perkara 4 ialah tindakan, iaitu melibatkan penambahbaikan dan juga tindak susul, dan seterusnya adalah rumusan. Jadi kita akan tengok satu persatu secara detail dari peringkat perancangan. Baik, untuk peringkat perancangan, seterusnya. Untuk peringkat perancangan ni, dia melibatkan hari inilah, iaitu taklimat dan juga analisis keperluan. Jadi saya rasa sekolah-sekolah dah sedia maklum. Jadi dalam ni saya tak terangkan secara detail lah. Dia ada 2 perkara, iaitu yang pertama ialah bagaimana proses pelaksanaan PDPR. Jadi saya rasa kementerian dah bagi, iaitu manual PDPR untuk sekolah, dan juga ialah surat siaran. Jadi sekolah dah bagi ataupun kementerian dah maklum kepada semua sekolah berkenaan dengan bagaimana kita nak melaksanakan PDPR kepada murid. Okey. Cuma hari ini saya nak maklum sikit kepada sekolah berkenaan bagaimana kita di peringkat perancangan ni untuk laksanakan PDPR ni dengan lebih berkesan dari segi peringkat pelaksanaan. Yang pertama ialah kita di peringkat JPN, dari segi peringkat JPN kita sudah buat untuk PDPR. Cuma dari segi surat kita akan rujuk semula supaya lebih jelas untuk laksanakan PDPR. Kita akan merujuk kepada surat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk maklumkan kepada sekolah supaya melaksanakan PDPR. Okey, yang pertama. Kemudian sekolah perlu membuat garis panduan ataupun makluman kepada pihak sekolah, kepada pihak guru dari segi pelaksanaan PDPR. Jadi sekolah saya cadangkanlah kepada sekolah supaya sekolah mengeluarkan surat arahan kepada guru tentang pelaksanaan PDPR secara detail lah, maknanya official lah. Kita bukan bercakap mulut saja, maknanya sekolah perlu keluarkan surat kepada pihak guru berserta dengan jadual sama ada nak laksanakan taklimat dulu kepada guru mengenai PDPR dan juga proses membuat jadual. Seterusnya hasil daripada perbincangan pelaksanaan PDPR tu di sekolah. Jadi sekolah akan keluarkan surat berserta dengan jadual kepada ibu bapa berkenaan bagaimana proses pelaksanaan PDPR kepada murid. Jadi dalam surat tu kena tegaskanlah bahawa
pihak sekolah akan melaksanakan PDPR dan berserta dengan jadual dan kaedahnya sekali kepada pihak ibu bapa supaya benda ni jelas dan menjadi rasmi lah ataupun official. Kalau kita bagi jadual saja, saya rasa itu pun salah satu langkah, tapi untuk lebih rasmi kita perlu keluarkan surat lah dari pihak sekolah berserta dengan jadual dan bagaimana proses kita laksanakan PDPR itu di sekolah. Jadi pada hari ini kalau ikut tarikh cadangan dia, kita mesyuarat pada pagi semalam. Jadi hasil daripada perbincangan kita terpaksa ataupun kita cadangkan supaya kita buat taklimat kepada pihak sekolah iaitu SLT dan MLT seperti cadangan ni. Jadi kita jalankan pada hari inilah untuk taklimat sekolah sebab sekolah akan tahu apa yang perlu dia buat. Jadi di peringkat perancangan ada dua iaitu taklimat dan analisis keperluan. Jadi pihak sekolah perlu jalankan taklimat kepada guru-guru. Saya rasa tahniahlah kepada sekolah yang telah melaksanakan taklimat dan bagaimana pengurusan untuk melaksanakan PDPR di sekolah. Saya rasa sekolah dah ready semua tu. Cuma dari segi surat menyurat kepada ibu bapa saya tak pasti. Dan dari segi jadual saya rasa semua dah maklum lah. Cuma kita kena pastikan berdasarkan manual PDPR tu, Kementerian dah bagi garis panduan bagaimana kita nak melaksanakan PDPR dan apa kaedah yang perlu kita guna. Dan panduan yang Kementerian bagi berdasarkan kalau sekolah menengah ada jam-jam dia. Tapi daripada maklumat yang saya dapat untuk berdasarkan manual PDPR tu untuk sekolah menengah atas tingkatan 5 ni dia boleh 4 jam satu hari. Jadi sekolah kena bagikanlah 4 jam tu untuk mata pelajaran tertentu. Tetapi fokus kita ialah untuk layak sijil, SPM, sejarah dan bahasa Melayu. Jadi sekolah kena bijaklah untuk mengatur jadual supaya mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu dititik beratkan. Sebab yang inilah turning point untuk murid akan dapat sijil. Jadi berdasarkan itu, kita perlu buat analisis keperluan PDPR ni. Jadi yang pertama ialah analisis murid lah. Kita perlu ada data mengenai capaian internet. Murid kita yang ada capaian internet berapa orang. Untuk tingkatan 5 ni, saya bercakap tentang program Wake Up ataupun layak sijil. Jadi yang ni memang kita bagi keutamaan kepada murid tingkatan 5 ni. Terutama sekali untuk murid yang galus lah. Murid yang telah lulus tu kita tiada masalah sangat. Sebab sekurang-kurangnya mereka ni akan dapat sijil, layak sijil. Tapi sekarang ni kita fokus kepada Wake Up. Wake Up ni adalah fokus kepada murid yang galus. Jadi yang tu kena faham. Jadi sekolah akan panggil macam-macam lah. Galus lah, halus lah. Tak kisahlah panggil apa, melus lah. Jadi tak apalah program apa yang dipanggil. Yang penting ialah buat analisis keperluan murid tu ataupun analisis data berdasarkan berapa orang murid daripada galus ini ada capaian internet. Dan bahan apa yang kita nak pakai bila ada internet, tak ada internet. Maknanya kita nak pakai modul ke, kita nak pakai lempiran ke, kita nak fokus yang bagaimana untuk murid-murid ni. Kemudian yang seterusnya ialah kita kena fikirkan juga kaedah yang kita nak guna untuk murid-murid yang galus ini. Sama ada online, offline, komuniti ni pengarah bermesyuarat kemarin, tapi saya tak pasti apa dapatan daripada hasil perbincangan sektor perancangan dengan pihak MAIPS. Ya, nanti saya rasa pengarah ataupun pihak perancangan akan maklumkanlah dalam grup WhatsApp nanti. Dan ataupun kita nak guna modul. Jadi kaedah-kaedah ni kita dah kena teliti untuk murid-murid yang galus ini. Yang tu ialah di peringkat perancangan. Yang tu kita kena clear situ dulu di peringkat perancangan. Kalau kita tak clear situ, jadi kita bermasalah dari situ. Jadi ini adalah peranan penolong kanan pentadbiran, guru kanan kemanusiaan dan bahasa serta juga guru sejarah dan ketua panitia semualah yang saya sebutkan sebelum ni. Baik. Untuk peringkat yang kedua ialah peringkat pelaksanaan. Peringkat pelaksanaan ni ada 4 elemen ataupun 4 perkara yang kita boleh pilih lah untuk murid-murid kita yang program Wake Up ni. Jadi sama ada kita pilih online, offline, community ataupun modul. Macam dalam gambar sebelah ni kita boleh pilih lah. Saya tak membaca lah secara detail. Online, offline, community dan juga modul. Berdasarkan dapatan analisis keperluan yang kita buat tu. Berapa bilangan yang boleh online, berapa bilangan yang offline dan berapa bilangan yang boleh kita gunakan modul. Jadi data-data ni perlu ada lah. Cuma dari segi komuniti kita kena tunggu arahan seterusnya lah
dan buat masa ni. Tapi apa-apa pun 3 benda ni sudah boleh berjalan, online, offline dan juga modul. Ini sudah boleh mula bergerak lah. Nah? Jadi saya rasa kalau online ni cikgu-cikgu sudah sedia maklum, kita boleh guna macam-macam lah. Nah, jadi saya tak perlu sebut. Jadi fikir saja. Dan untuk offline, dalam perkongsian amalan terbaik sejarah baru-baru ini, ada seorang cikgu daripada Selangor, yang berkongsi tentang Hyperdoc. Jadi saya rasa kita pun boleh menggunakan kaedah itu untuk kita bantu murid. Ya. Dan juga modul lah, saya rasa modul semua sekolah dah ada, dah semua sedia maklum. Cuma dari segi kita nak laksana tu lah. Nah. Okey. Jadi bila semasa pelaksanaan, kaedah semasa pelaksanaan dari segi online, offline dan juga modul, ini kaedah pelaksanaan. Proses masih di tingkat 2, iaitu proses pelaksanaan. Bila kita pilih antara online, offline, community dan modul, cuma community ni saya tak perlu sebutlah sebab kita belum lagi dapat arahan seterusnya. Saya sebut akan dapat online. Dari segi peringkat perancangan, dia ada kaitan dengan pelaksanaan. Jadi, bila kita pilih untuk online, berapa bilangan murid yang kita nak buat online. Jadi, untuk surat, kita perlu keluarkan surat ibu bapa beserta jadual yang lengkaplah dan detail untuk kita maklum kepada ibu bapa bahawa kita akan beronline pada sekian-sekian masa untuk murid-murid yang berkenaan. Nah. Jadi seterusnya, bila proses yang pertama sudah lengkap, kita pergi proses yang kedua, iaitu laksana PDPR. Jadi kita laksanakan PDPR tu, yang kita pilih tu secara online. Maknanya kita akan pilih guna Google Meet, kita guna Microsoft Teams, maknanya kita online lah. Jadi bila kita laksana, semasa kita laksana tu kita perlu ada bila kita pilih, maknanya kita kena tengok buat analisis lah dari segi penyertaan ataupun kehadiran murid dalam online yang kita jadualkan tadi itu. Kemudian kita tengok impak PDPR sama ada jangka panjang ataupun jangka pendek. Maksudnya sini lah, semasa kita beronline, kita kena memastikan murid kita hadir. Jadi inilah peranan guru bimbingan dan kaunseling dari segi kehadiran dan juga bagaimana nak memastikan murid itu hadir dalam program online berdasarkan jadual yang kita bina. Tapi tadi ada hasil perbincangan daripada beberapa orang pengetua, dia pun masukkan macam-macam amalan baik. Jadi mungkin kita akan share lah amalan baik yang sekolah lain buat. No? Jadi kita semasa kita menjalankan online, kita kena tengok impak PDPR tu. Sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Maknanya apa yang budak tu boleh ataupun objektif tu tercapai tak semasa kita beronline dengan murid-murid tu. Dan kita perlu buat analisis dari segi kehadiran dan juga pencapaian murid secara detail lah. Dan kita kena buat pelaporan dan penambahbaikan proses daripada yang kita pilih, iaitu secara online. Ya. Maknanya kita kalau boleh tu kita kena hantar surat rasmi, lepas tu kena hantar laksana PDPR, lepas tu kita kena buat analisis kehadiran dan kita tengok dia punya pencapaian, ada data lah, maknanya ada data. Kalau kita buat, kita hantar YouTube, kita buat live dalam Google Meet, kita bagi latihan, kita kena tengok budak kita tu latihan kita bagi tu berapa orang boleh jawab, berapa orang tak boleh jawab. Yang tu kita kena buat analisis ataupun kita kena tengok impak. Dan setiap minggu tu kita kena buat pelaporan lah hasil dapatan daripada kita beronline bersama murid-murid kita. Kemudian strategi yang kedua ataupun kaedah yang kedua dari segi pelaksanaan ialah offline. Jadi benda offline ni pun sama macam online. Proses dia sama. Maknanya bila kita offline, kita bagi bahan dekat murid mungkin melalui CD, dalam komputer tu kita save siap-siap, kita hantar kat dia dalam tempoh 1 minggu dia kena buat. Maknanya daripada jadual tu dia ada timeline, budak kena buat, budak kena hantar. Maknanya proses tu telah berlaku lah. Kita kena bagi arahan kepada murid-murid yang terlibat dengan offline ni, dan kita kena tengok dari segi penyertaan dan kehadiran, dan kita kena tengok juga impak dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya jangka panjang tu mungkin selepas seminggu kita tengoklah, kita buatlah pelaporan. Seminggu tu berapa orang yang hadir, yang tak hadir, berapa orang yang boleh jawab soalan, tak boleh jawab soalan.
Dan kita kena buat analisis pelaporan dan penambahbaikan sama macam program yang saya sebut sebelum ni ataupun kaedah yang pertama tadi. Dan perkara yang ketiga adalah penggunaan modul. Ini pun sama. Ada sekolah, ini menunjukkan komitmen kita bagaimana kita nak melaksanakan PDPR ni. Sama juga bila kita nak menggunakan modul. Bila kita nak bagi modul, kita kena keluarkan surat arahan beserta jadual dari segi macam mana mereka nak murid ni nak laksanakan. Maknanya kita kena bagi tarikh bila kita kena bagi, dan masa kita bagi tu mungkin kita boleh tunggu murid di pintu pagar. Masa mereka ambil latihan tu lah kita bagi taklimat sikit. Sama ada untuk seorang, untuk dua orang, kita sempatlah bagi. Mungkin kita tak boleh kumpul ramai-ramai sebab PKP. Tapi kita boleh tunggu seorang cikgu, boleh tunggu di situ ikut masa sebab cikgu sejarah ada 2-3 orang. Jadi kena bincang. Daripada pukul 8 sampai pukul 10 untuk edar bahan tu, masa mereka datang untuk ambil bahan atau ambil modul tu, kita dah bagi dah maklumat kepada murid. Ni cikgu bagi start hari ni, bahan cikgu bagi. Jadi untuk bila laksana selepas 3 hari kena hantar dan cikgu kena semak lah latihan yang murid buat. Kita tak boleh bagi, 1 minggu kita bagi modul, lepas tu kita biar saja, kita tak tengok apa pelaksanaan tu berlaku ataupun tidak. Jadi kita kena bagi modul, katakan kita bagi hari Isnin, hari Khamis murid kena hantar ataupun hari Selasa hari Rabu murid kena hantar. Berapa latihan yang perlu murid buat? Dan hasil daripada murid buat tu dia kena hantar, dia kena ambil bahan baru. Jadi kita tak bagilah bahan yang terlalu banyak dekat murid sebab murid ni kita kena faham. Murid ni adalah murid yang lemah. Jadi kita kena berobjektif lah. Kita ada objektif. Maknanya bahan apa, tajuk-tajuk penting apa yang murid galus ni perlu buat dan berdasarkan kertas apa yang perlu kita fokus untuk mereka lulus. Jadi tak perlulah kita bagi satu modul besar tebal yang 50 muka surat yang murid tu tak pasti nak buat sampai muka surat berapa. Contohnya macam kita bagi modul Yapim, dia ada 50 muka surat. Jadi kita bagi surat dekat murid, okey, buat modul ni. Tapi murid dia nak buat daripada muka surat berapa ke berapa. Lepas tu bila pula kita tempoh untuk kita semak dan bila tempoh untuk kita bagi semula latihan kepada murid. Jadi kita kena, maksudnya kita kena buat surat, kita kena tunggu. Jadi cikgu sekolah kita ada 2-3 orang, kita kena bagi taklimat lah kepada murid kita supaya masa tu kita kena cakap lah kita, okey hari ni saya bagi hari Senin, hari Khamis murid kena hantar semula. Jadi semasa murid menghantar bahan, kita sudah sediakan bahan baru. Bukan hantar bahan lepas tu dia balik, tak ada. Dia hantar bahan yang telah dia buat selama 3 hari, kita bagi bahan baru berdasarkan objektif yang kita nak dia capai, yang kita capai. Lepas tu kita bagi maklumat baru, lepas tu kita kita tanda, kita ambil bahan yang dia buat, lepas tu kita tanda. Selepas tu dia kena hantar pula 3 hari kemudian. Maknanya 3 hari kemudian itu kita sudah sempat menanda kertas yang dia hantar sebelum ni. Jadi bertukar-tukar lah, maksudnya proses tu sedang bertukar-tukar. Sedang berlaku, berterusan. Maknanya maklumat siapa hantar, siapa tak hantar. Kita telah buat analisis. Siapa dapat markah banyak, siapa dapat markah sikit. Maknanya di situ juga kita buat penghargaan kepada murid-murid kita. Maksudnya proses itu berlaku dengan baik lah. Kita tak boleh biarkan kita bagi modul untuk seminggu, bagi dengan muka suratnya tebal 50, kita minta budak kita buat. Jadi maknanya kita tak berfokus lah. Jadi menambah stres kepada murid, kita macam tak ada perancangan untuk kita bagi murid kita lulus. Sedangkan murid kita tu di tahap galus je. Maknanya bila kita nak bagi untuk tempoh 3 hari, mungkin macam sejarah lah, saya tengok sejarah lah bahasa Melayu, saya tak berapa ni sangat. Tapi at least kita proses dia sama. Contohnya katakan untuk 3 hari kita bagi dulu kertas 1 40 soalan mereka kena buat hari Isnin. Hari Selasa mereka kena buat kertas 1. Mungkin ada 2 soalan saja. Sama ada menyalin ke menjawab ke. Kemudian kertas 3 pun sama ada 1 soalan. Jadi selepas 3 hari maknanya Isnin, Selasa, Rabu, Isnin kertas 1, Selasa kertas 2, hari Rabu kertas 3. Jadi untuk hari Khamis mereka kena hantar untuk ketiga-tiga kertas tu. Itu maksud dia penggunaan tu. Jadi bila mereka hantar, kita dah sediakan juga, kita dah ready dengan bahan baru untuk 3 kertas tersebut. Bila mereka hantar, mereka akan dapat maklumat baru untuk mereka buat dan kita menanda bahan yang kita dapat tu semula. Jadi itulah proses yang berlaku sepanjang kita buat PDPR ni. Itu saya cakap pasal modul sebab sama juga dengan online dan offline. Jadi proses dia berlaku sama. Okey?
Jadi fokusnya adalah untuk subjek sejarah dan bahasa Melayu je lah. Saya bercakap pasal subjek sejarah dan juga bahasa Melayu untuk murid galus. Okey. Sebab kita fokus kepada program layak sijil lah. Okey, jadi maknanya kerja buat kita secara terancang. Ada benda, ada impak, ada proses, kita tambah baik, patah balik, maknanya kita nampak. Kita bukan bagi ruang, kita bukan lepaskan kepada murid saja. Mana kita berfokus. Kemudian selepas saja kaedah yang kedua, kita masuk proses yang ketiga, iaitu semakan. Mungkin selepas 1 minggu ataupun 2 minggu, selepas kita buat program tersebut ataupun kita laksana kaedah tersebut, kita kena tengok impak dia. Impak sama impak aja, impak pencapaian lah. Maknanya kita kena buat analisis lah. Impak pencapaian tu dari segi bahan kita guna ataupun kaedah yang kita guna. Maknanya dari segi bahan macam saya kata tadi lah, berapa jumlah kita bagi, sesuai tak sesuai kaedah kita guna, dan juga impak. Impak pencapaian tu impak murid lah, daripada hasil daripada apa yang mereka buat. Kemudian daripada itu kita kena buat analisis lah, analisis pencapaian dan juga analisis penyertaan. Penyertaan maksudnya kehadiran murid, siapa yang hadir, siapa yang buat tak buat. Jadi data tu semua ada. Jadi senarai murid untuk galus ni saya rasa kena lengkap lah. Kena bagi lengkap. Sebab kita nak buat analisis, kalau kita tak lengkap, jadi kita susah lah untuk buat analisis tersebut. Dan hasil daripada impak analisis, maknanya kita kena buat penilaian. Kalau dari segi seminggu, 2 minggu kita buat, sebab kita tak ada masa. Kita cuma ada masa lebih kurang 3 bulan saja lagi. Tambah sebab SPM akan start bulan 2. Jadi dalam tempoh sebulan ni tu pun mereka akan ber-PDPC dengan kita untuk bulan 2 sahaja. Pertengahan bulan 1 mereka masuk. Jadi tempoh tu sekejap je lah. Jadi dalam tempoh ini PDPR kita tu sama ada kita laksanakan strategi itu berjaya atau tidak berjaya, atau kita nak gunakan kaedah lain. Jadi proses ni berlaku sepanjang masa lah. Sama ada berjaya atau tidak berjaya. Okey. Dan yang terakhir ialah dimasuk kepada tindakan. Okey. Baik, untuk tindakan ni kita kena tengok semula lah hasil daripada kita semakkan semula tu, kita tengok penambahbaikan. Jadi proses yang saya sebut tadi ialah proses PDCA lah. Jadi kita tengok penambahbaikan dari segi bahan, kaedah, masa dan penyertaan. Adakah sesuai kita buat masa tersebut, sama ada online, offline dan juga modul. Bukan apa. Kalau contoh kita tengok, kalau kita buat katakan pukul 8 pagi, murid kita dah bangun ke belum? Itu maksud saya dari segi tempoh masa. Mungkin kita kena anjak ke pukul 2 petang. Untuk SPM, untuk sejarah. Untuk murid ni lah, murid yang lemah ni. Untuk murid yang lemah ni atau murid galus ni. Okey. Seterusnya. Okay. So kita ada garis masa. Untuk garis masa, cikgu nampak tak ada slide untuk garis masa? Cikgu Maha nampak garis masa. Untuk garis masa kita rasa kita akan start untuk minggu ni. Untuk minggu ni 9 hingga 13 hari bulan. Sorry cikgu kadang-kadang teknikal punya ni tak apalah, kita normal baru macam ni lah. Baik, untuk 9 sampai 13 macam saya kata tadi, proses kita PDPI awal. Dan kita dalam proses taklimat dan juga analisis keperluan. Sekarang ni kita macam try and error lah. Kemudian untuk 16, maknanya minggu depan kita akan start PDPR, pelaporan dan juga itu bawah tu ada dan penambahbaikan, maknanya PDPR, pelaporan dan penambahbaikan. Jadi proses tu berlaku sampailah garis masa yang kedua. Proses tu sampailah ke garis masa yang kedua lah. Maknanya sampai pertengahan bulan 1.
20 hari bulan 1 kalau tak salah saya lah. Sampai 17. Sampai 19 Januari lah baru kita akan bersemuka semula. Jadi proses tu akan berjalan macam biasa. Jadi tiap-tiap minggu ni saya rasa cikgu-cikgu akan buat proses yang macam saya sebut tadi lah. Okey, ada suara saya dengar lagi tak? Suara tak okey. Jadi cikgu kalau tak berapa nak jelas, tapi tak apalah, cikgu tengok slide ni pun saya rasa cikgu dah faham. Jadi untuk sekolah-sekolah yang 20 ni dia ada pegawai, tapi untuk sekolah yang baru ni 6 ni jadi nanti kita maklum semula lah. Untuk 14 ni memang kita dah taklimat kat awal, sebelum PDPR lagi saya dah maklum, kita dah maklum, pengarah pun dah maklum. Jadi pegawai-pegawai kita ni akan terlibat untuk coaching dan mentoring lah bagaimana melaksanakan PDPR ni dari segi perjalanan. Jadi untuk pegawai-pegawai saya rasa cikgu-cikgu boleh tengok lah pegawai-pegawai yang akan terlibat dalam bimbingan ni. Jadi kemungkinan besar pegawai-pegawai ni akan terlibat dalam perkara-perkara seperti yang saya sebut tadi lah, analisis item, impak, pelaporan dan penambahbaikan. Jadi pegawai-pegawai ni akan bimbing perkara-perkara berikutlah, dan kemungkinan pegawai-pegawai juga, contohnya kalau cikgu-cikgu akan, contohnya kalau online, pegawai-pegawai juga akan masuk beronline bersama dengan cikgu. Beronline bersama dengan cikgu. Bersama dengan cikgu dalam PDPR itu. Kalau guna WhatsApp pun saya minta lah, kalau guna WhatsApp, jadi pegawai-pegawai akan terlibat dalam grup WhatsApp bersama dengan murid. Sebab pegawai-pegawai akan tengok dari segi bahan, sebab tu saya kata tadi, pegawai-pegawai akan terlibat dari segi bahan, kaedah dan juga proses penambahbaikan dan juga pelaporan. Jadi semua dari segi kehadiran. Jadi pegawai-pegawai juga kena buat laporan berkenaan perkara-perkara tersebut dalam perjumpaan berikutnya. Jadi maknanya pegawai-pegawai dan juga cikgu sekolah kena bagi kerjasama lah. Sebab kita akan minta laporan kepada semua pegawai ni untuk bagi maklumat bagaimana PDPR untuk murid wake up ni dilaksanakan di sekolah, dan hasrat kita adalah program wake up ni dijalankan secara berkesan. Sebab tu ketiga-tiga kaedah sama ada online, offline dan juga modul perlu dilaporkan secara lengkap lah dari segi pelaksanaan. Sebab tu kita kena proses betul-betul. Ya cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi kalau contohnya macam kalau guna modul, pegawai-pegawai perlu tahu modul apa dia guna, kaedah apa dia guna, dan proses macam mana sekolah ataupun cikgu-cikgu sekolah ni proses modul tersebut. Macam saya kata tadi lah, dia hantar bila, dia maklum bila, dia kutip data bila, semua itu perlu dimaklumkan kepada pegawai, dan pegawai akan dapatkan maklumat berkenaan. Sebab itulah proses dan tugas pegawai nanti. Baik. Baik, jadi jadi saya rasa untuk yang terakhir tu, yang tadi tu, pegawai-pegawai insya-Allah akan turun ke sekolah pada minggu hadapan. Untuk sekolah-sekolah ni, ke semua sekolah ni 20 ni, pegawai-pegawai akan terlibat lah. Berkenaan dengan tadilah analisis item, kaedah, bahan, jadual, surat menyurat. Jadi kita akan sediakan satu, kita panggil satu instrumen yang simple, maklumat untuk dapatkan maklumat tu, dan berapa murid yang daripada Galus ni ada capaian internet, tak ada capaian internet. Jadi semua tu perlu pegawai dan guru sekolah berbincang untuk dapatkan maklumat itu. Jadi kita akan start minggu depan lah untuk dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada saya dan juga grup saya untuk unit sains sosial ni.
Jadi akhir kata, jadi saya rasa akhir kata perkara yang pertama saya rasa laksanakan tugas dengan konsisten, komited dan bekerjasama. Dan apa yang penting ialah kita perlu mengikut proses yang saya sebutkan tadi itulah. Ada 4 proses: perancangan, pelaksanaan, semakan dan tindakan. Jadi kena tengok yang tu betul-betul, cikgu nak. PDCA, proses tu kena tengok betul-betul. Dan perkara yang kedua ialah cikgu kena rujuklah manual pelaksanaan ataupun manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Manual PDPR tu. Cikgu tengok dia punya tempoh masa. Okey. Dan yang ketiga, akhir kata lah. Kita tak nampak. Dan akhir kata saya rasa kita, macam saya pengarah sebut tadi, kita tiada pilihan. Kita tiada pilihan. Pilihan yang kita ada semua terletak di tangan kita. Jadi pilihan yang ada ialah okey. Tunjuk pula. Okey. Jadi kita tak ada pilihan. Yang pilihan yang kita ada 3 cara saja. Saya buka soalan. Beberapa soalan lah saya tak buka banyak lah. Saya ingat pukul 11 saya dah stop lah. Cikgu. Okey, silakan kalau ada soalan. Dengar tak soalan? Dengar tak suara? Ada maklum. Ada soalan tak cikgu? Assalamualaikum, Cikgu Nazrin. Salam. Saya Cikgu Suraya. Cikgu Sulaiman. Kalau suara tak dengar, saya minta type pun tak apa. Saya Cikgu Suraya Tengku Sulaiman. Dengar suara saya? Okey, Cikgu Suraya, okey. Okey, saya nak tanya. Ini 6 buah sekolah yang tambah kemudian kan? Okey. Yang tambah kemudian. Yang saya tengok tadi dia tak ada beza lah. Dia sama lah dengan 14 sekolah yang sebelum ni. Pelaksanaan dia memang sama lah. Ya. Maksudnya kami kena lalui. Okey, terima kasih Cikgu Suraya. Untuk 6 buah sekolah yang Cikgu Suraya sebut tadi, tambahan tu, proses dia semua sama. PDCA yang saya sebutkan tadi, cuma mungkin kaedah pelaporan dia berbeza sikit sebab kita kekurangan pegawai. Jadi kemungkinan besar kita akan gunakan Google Meet untuk pelaporan. Kemungkinan besar untuk ke 6 buah sekolah baru ni.
Nah. Jadi dalam tu dah maklum. Okey, Cikgu Suraya nah. Faham nah? Nanti akan dimaklumkanlah Google Meet tu. Okey. Untuk sekolah menengah putra tadi tu saya mungkin terlepas typing tu. Jadi Cikgu Nasharuddin dengan Cikgu Badrul Amin. Cikgu Badrul Amin ke? Ya, Cikgu Badrul Amin. Jadi sekolah menengah putra ada 2 pegawai lah. Cikgu Nasharuddin dan juga Cikgu Badrul. Okey nah, maklum untuk sekolah putra lah. Okey, soalan seterusnya sebelum sampai pukul 11. Share SPL. Share dah dulu. Share SPL KPM. Dalam kat handphone ada. Okey, ada soalan ke cikgu? Cik Nazri, satu lagi Cik Nazri. Saya nak tanya lagi. Cik Nazri. Dengar suara saya? Okey, dengar cikgu, dengar. Okey. Yang analisis item tu, analisis item yang sebut tu, kita nak buat yang galus sahajalah. Okey, ya. Terima kasih cikgu atas soalan. Memang analisis item tu kita hanya untuk yang kita nak pi ni, untuk bimbing wake up ni, analisis item tu hanya melibatkan murid yang galus saja, bukan satu sekolah. Untuk program ni saja. Jadi kalau sekolah cikgu yang murid galus tu ada 20, jadi dia punya analisis itemnya 20 murid je lah. Tapi kalau cikgu buat semua tu sebelum ni untuk hashtag sejarah bangkit memang kita minta buat semua, tapi untuk yang kita jumpa nanti tu kita akan fokus kepada galus je lah. Assalamualaikum, Cikgu Nazri. Ya, salam. Saya Sirajuddin ni. Okey. Nak tanya yang pelaporan tadi disebabkan tak sampai lagi dia punya slide kan? Apa dia dalam pelaporan tadi yang 4 tu? Boleh cakap balik tak? Pelaporan? Kandungan dalam pelaporan. Kandungan dalam pelaporan? Ya, kan kita nak buat community, ada pelaporan dia, ada situs penilaian. Tadi macam ni cikgu. Saya rasa slide ni saya akan share untuk semua. Jadi cikgu tengok balik slide. Share cepat sebab banyak macam ni. Kami nak buat mesyuarat sekarang sementara cikgu dah ada. Okey. Selepas mesyuarat ni insya-Allah saya akan panjangkan slide tu kepada semua cikgu. Okey, dalam sebab kami nak dalam guru kanan semua saya akan bagi. Senang sikit. Okey. Sekarang Lana, terima kasih. Okey. InsyaAllah. Tunggu sana. Tunggu bagi habis tu saya akan share. Jadi kena tengok dalam grup GK KP peluang kanan lah. Tentulah nah. Okey, ada soalan lagi? Jadi saya akan berhenti pukul 11 tepat. Baik, kalau tak ada soalan, saya doakan selamat maju jaya buat semua. Jadi untuk SPL KPM ada dalam ruangan chat tu. Jadi cikgu boleh isilah SPL KPM tu dalam ruangan chat tu lah. Kalau tak dapat, mesej kat saya balik, saya akan share semula lah. Kuklah terlepas ke apa-apa, saya akan maklum semula lah. Link SPL KPM tu. Kalau boleh dalam WhatsApp lah senang sikit, terus saya send je. Kalau dalam telefon dia lambat sikit. Jadi bila saya tengok telefon tu saya terus send link tu kepada cikgu-cikgu lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan dengan manual PDPR lah. Jadi manual PDPR tu saya rasa dalam BPK cikgu pun dah dapat, jadi tengok balik lah manual PDPR tu di sekolah. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya doakan selamat maju jaya kepada semua warga sekolah untuk 20 buah sekolah ni. Jadi kita mulakan langkah mulai hari ni lah. Jadi yang ketiga adalah saya akan share bahan yang saya taklimatkan tadi kepada cikgu dalam tempoh 20 minit dari sekarang. Jadi terima kasih sangat-sangat
Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum Cikgu Nazri. Cikgu Nazri. Terima kasih sama-sama. Cikgu Nazri. Ya. Minta tolong Ustaz. Okey. Pegawai tunggu Ustaz dulu dalam ni. Semua pegawai JPN. Jap. Apa cikgu? Minta pegawai JPN. Tunggu Ustaz kita bincang sikit. Yang lain boleh pegawai JPN Okey. Yang lain boleh live group. Boleh pula. Okey, jadi cikgu-cikgu yang mana cikgu kami akan ada perjumpaan sikit dengan Tuan Haji Muhammad bersama pegawai JPN dalam Google Meet lah. Jadi cikgu-cikgu lain terima kasih lah. Terima kasih sangat-sangat. All the best. Tak nampak. Jadi untuk semua pegawai yang terlibat sektor pembelajaran dan juga sektor perancangan, jadi Ustaz Muhammad nak jumpa Ustaz dalam Google Meet, dalam Microsoft Teams ni. Jadi tunggu Ustaz lah, jangan left. Untuk pegawai lah. Untuk cikgu-cikgu tak apalah, terima kasih. Itu je. Ada tak lain? 68 je lah. Kemungkinan besar. Tapi kebanyakan Azmi Bahaya tak sikit.
Cikgu-cikgu yang sebab kami ada meeting sikit dalam Meet ni, jadi cikgu-cikgu yang ada dalam ni minta tolong ni lah. Minta tolong left lah cikgu. Cikgu Suraya tolong berhenti untuk stop record Itu boleh stop record. Stop. Kan stop. Stop pun. Stop kan start? Stop. Tak pasti ya tu murah. Buka lah. Tu tak buka tu. Tak buka kat dah. Tu tak buka. Bukan. Itu tapi tak buka. Tu. Tu kat tu. Kita dengar. Okey, Sarawak. Ini. Itu saya masuk ke web browser. Okey. Sama. Bincang. Nombor 1, 2, 3. Bincang. Kita masuk dah. Ya, ini macam datang kan? Ya. Tajuk kita ialah faktor kenapa Nadri. Cikgu Nadri. Cikgu Ustaz Muhammad ada? Ustaz Muhammad ada meeting pula tak habis dengan Mak Ustaz ni. Sambung lagi. So far tak ada niat lah komputer ni. Tapi ada orang kata clear. That's a problem. Speaker dia. Tapi speaker tu pun nak. Cakap ke depan. Bukan saya nak cakap. Okay, siapa yang nak kata nak meeting tadi ya? Dia kalau buka dia kacau di mana? Tutup speaker tu kan? Speaker tu tutup. Dah bawah. Ni. Dah kat speaker tu. Bukan. Baik, Assalamualaikum Cikgu Nazri. Saya Cikgu Alfa daripada Sektor Perancangan.
Saya ada beberapa soalan lah nak bertanya berkaitan dengan program Wake Up Call ni. Boleh Okey, Cikgu Alfa. Tak dengar suara pula. Sabira Komarudin. Inilah. Tak pasal kan. Orang masuk. bunyi pusing lah di belakang. Ini dia punya tu. Kena Okey, saya nak tanya sikit. Memandangkan tadi saya tengok dalam senarai tu ada nama saya lah di SMK Datuk Ali. okey, Okey, jadi dari satu segi, apabila penjelasan dibuat, saya sebagai Sat Cikgu Alfa ni. Bising lah. Cikgu Alfa, dia bising kan tu. Okey, tak apalah, saya tanyakan dulu soalan. Baik, memandangkan saya juga dilantik sebagai pegawai yang menjaga untuk SMK Datuk Ali. So dari satu segi, saya tak ada knowledge ataupun saya pun tak pasti sebenarnya apa yang perlu saya buat nanti bagi coaching and mentoring untuk sekolah tu lah. Sebab dari satu segi juga saya tak dijelaskan sebenarnya apa tugas ataupun kriteria yang perlu saya buat untuk sekolah tu nanti. So adakah benda ni pegawai akan ditaklimatkan semula ataupun macam mana? Untuk makluman Cikgu Ani jugalah, mungkin sebab saya ni tak terlibat secara langsung dengan akademik ni di JPN. Jadi cakap mudah tu saya kosong zero sekarang ni. So apabila dah ditetapkan pegawai untuk jadi coaching and mentoring bagi sekolah, saya ingat perlu ada satu sama ada panduan ke ataupun penjelasan ke apa tugas-tugas yang pegawai perlu buat bersama sekolah. Ataupun mungkin boleh pairkan, contoh macam saya lah, saya ambil dari saya sendiri lah, dengan pegawai di pembelajaran ke atau macam mana ke untuk sama-sama bantulah. Itu soalan saya. Terima kasih. Saya tak buka suara. Jadi minta maaf Cikgu Alfa lah, saya cakap speaker tak buka. Jadi untuk Cikgu Alfa dan juga untuk tim yang 6 orang lagi tu, sebab kami dah taklimatkan awal untuk 14 buah sekolah. Jadi untuk orang yang baru dilantik ni, jadi buat masa ni kita mungkin tak akan taklimatkan semula. Cuma kita akan bimbing ataupun kita bagi maklumat secara on-site lah. Maksudnya minggu depan bila saya ke sekolah, macam sekolah menengah Syed Ahmad, saya akan maklum tarikh yang kita nak pergi tu. Jadi
6 orang pegawai berkenaan ataupun nak ikut orang lain pun tak ada masalah. Kalau nak ikut saya pun tak ada masalah, maknanya kita akan buat on-site learning lah. Jadi ikut saya, proses tu akan berlaku semasa di sana lah. Jadi cikgu akan faham lah proses tu nanti. Itu saja, Cikgu Alfa. Okey lah? Cikgu Alfa okey? Okay, so tak apalah kalau dah macam gitu, saya akan tunggu dulu next week lah. Kita tengok macam mana next week. Satu lagi yang saya nak tanya, tadi Cikgu Nazri ada maklum kami berkaitan pelajar yang galus kan. Jadi macam mana pula dengan pelajar lain? Ataupun jawapan ni saya boleh dapat next week masa saya ke sekolah tengok Cikgu Nazri ataupun macam mana? Sekali lagi jawab dia macam tak jelas. Okey, baik. Untuk maklumat tadi, saya akan tunggu next week lah. Macam Cikgu Nazri kata, boleh follow Cikgu Nazri ke sekolah untuk tengok macam mana pelaksanaan di sekolah nantilah. Baik, soalan yang kedua adalah, tadi ada dinyatakan dalam taklimat tu, pelajar yang terlibat dengan program ini adalah pelajar galus, iaitu pelajar gagal lulus. So, adakah pelajar lain tu macam mana? So, saya pelajar selain pada yang galus tadi ni, dia ada program dia tu sendiri ke dengan pihak sekolah ataupun macam mana? Ataupun penjelasan ni saya boleh dapat nanti bila saya lihat Cikgu Nazri ke sekolah minggu depan. Terima kasih. Okey, untuk soalan yang kedua ni, kita sekolah memang dia dah ada program dia sendiri untuk PDPR ni. Tapi saya rasa kalau kita, pada saya lah, kita untuk tu biar sekolah lah yang uruskan untuk program yang budak lain. Tapi untuk program kita ni, untuk program wake up ni, kita fokus kepada murid galus saja. Kita support murid galus saja. Jadi untuk murid yang dah lulus ni, saya rasa sekolah memang dah maklum. Cuma mungkin dia gunakan strategi yang kita maklum tadilah, memang ada. Tapi dari segi kita nak coaching ataupun kita nak bimbing tadi, kita fokus kepada murid galus sahaja. Jadi kita fokus pada layak sijil lah. Okey? Baik, Cikgu Nazri. Cikgu Nazri. Okey, dengar. Okey. Nasrul. Cikgu. Okey, ya. Okey, yang pertama sekali saya duk bersiaran di dua channel dengan VPS saya lagi. Ada VPS saya ada ketinggalan lah. Okey, berebutlah saya berebut channel. Yang pertama, adakah kita akan ke lokasi? Mute tu Cikgu Nazri. Okey. Kita akan ke lokasi ke? Ya. Memang kita ke lokasi minggu depan. Kita akan start ke lokasi minggu hadapan. Memang kita ke lokasi. Maknanya pada minggu depan ni, bila ke lokasi, dengan siapa yang akan, adakah sekolah akan dah cekap perancangan ada tim di sekolah ke? Macam mana sekolah sediakan? Ada tim dia di sekolah yang akan ada di sekolah. Ada pasukan dia yang akan ada di situ. Sekolah ni. Macam mana? Nasrul, soalan lagi sekali. Okey. Pertama sekali, mereka akan kontak kita lah bila mereka nak ada di sekolah tu. Baik. Saya nak maklum macam ni lah. Untuk pegawai-pegawai, yang ni terpulang kepada budi bicara pegawai. Jadi hari apa dia nak pergi, terpulang pada dia. Jadi memang ini adalah interaksi kita untuk laksanakan coaching dan mentoring ni. Jadi kalau kita rasa macam sesuai untuk kita maklum pada sekolah dulu sebelum kita sampai, kita maklumlah. Tapi lebih baik kita maklum. Sebab bila kita maklum, sekolah lebih bersedia dengan siapa kita nak jumpa. At least 1 hari sebelum, jadi sekolah maklumlah. Mungkin dengan data-data yang mereka nak ready tu. Jadi mungkinlah kita tak pergi dalam hari Isnin ni. Kita mungkin pergi dalam hari, pada saya lah, cadangan saya lah. Kita pergi dalam hari Rabu, hari Khamis macam tu lah. At least mereka dah ready. Yang itu terpulang pada kita. Kalau kita nak pergi, macam mana nak jumpa siapa, yang itu terpulang pada budi bicara lah. Tapi macam saya taklimat tadi, saya bagi taklimat kepada pelanggan dan pentadbiran, guru kanan, ketua panitia. Jadi
Kalau di sekolah tu kita nak jumpa dengan semua pun tak ada masalah. Tapi maybe supaya kita ikut SOP. Kalau kita ikut SOP, at least kita panggil SLT je lah, senang sikit. Mungkin penolong kanan pentadbiran dan juga guru kanan ataupun ketua panitia. So dalam tu ada 4 orang je lah. Kalau kita panggil cikgu-cikgu, dia terlalu ramai kot. Pada saya lah. Mungkin the next tu baru kita panggil cikgu pula. Mungkin the first step kita panggil SLT saja. Macam tu lah. Yang tu terpulang pada kebijaksanaan kita lah. Okay, On? Sebab saya sebut macam ni, sebab ada sekolah dia dah mula beroperasi pada minggu depan cara PDPR ni. Maksudnya dia dah mula duduk di rumah. Cikgu-cikgu ni ada di rumah. Tak dengar tu ni. Bila nanti kata itu, iyalah. Tak apalah. Maksudnya ada sekolah. Sebenarnya depan dia akan duduk di rumah. Cikgu yang terlibat tu dia akan mengajar sama ada di rumah ataupun di sekolah untuk dapatkan apa kaedah lah. Sebab tu saya kata sebut macam tu. Takut bila kita pergi nanti kita kena, kalau takut kita kena panggil pula dia ke sekolah. Tapi sebenarnya sekolah dalam minggu ni dia dah perancangan dia. Pada minggu depan dia dah mula beroperasi PDPR ni. Ya, faham. Okey. Betul. Maknanya kalau daripada on, kita nak tengok proses saja. Kalau daripada on, proses dia macam mana. So kita tengok yang tu je lah. Bahan apa dia guna, kaedah macam mana. Kita melihat dari segi pelaksanaan pula. Mungkin dari perancangan daripada ada. Jadi kita tengok dari segi pelaksanaan pula. Dan juga dari segi semakan. Maknanya dari segi kesan lah. Yang tu kita proses pula. Tapi at least bila kita pergi kali pertama ni, kita kena dapat gambaran big picture dulu daripada sekolah. Macam mana dia buat. Maknanya bila at least, sebab tu saya kata tadi, kalau first step ni mungkin kita jumpa penolong kanan dengan GK lah. Mungkin mereka tak banyak masa sangat buat PDPR. Kan? Jadi gambaran awal kita dapat daripada mereka dulu. Untuk first step. Jadi the second step baru kita akan jumpa KP ke atau cikgu-cikgu dia. Kita tengok dari segi kaedah, dari segi kejayaan tu. Macam itulah. Sebab tu di proses ni dia ada tolak ansur lah maknanya. Kalau daripada start kita bagi pujian. Kalau tengok dia ada lompang di mana-mana, kita bagi bimbingan. Di mana yang kita boleh perbaik. Macam itulah. Tapi fokus kita ada pada murid galus lah. Okey dah? Okey. Kemudian satu lagi minta mana pelaporan tu, format pelaporan akan disediakan oleh Rustia lah oleh Nazrian lah. InsyaAllah yang pertama ialah saya akan cuba sediakan format pelaporan. Yang kedua ialah instrumen untuk bimbingan. Saya cubalah. Okey. Instrumen bimbingan, maknanya kita pergi sekolah tu kita guide berdasarkan instrumen tu nanti. Dan kalau saya melihat pada kumpulan yang seorang tadi ni, kawan seorang tadi kan. Okey. Maknanya dia itu terpulang pada dia sama ada dia nak minta sokongan daripada kepimpinan sekolah yang pantau kumpulan grup atau teaching online kan. Tak ada masalah tu noh. Tak ada masalah. Mana kita minta kalau kita nak untuk sekolah yang ada seorang saja pegawai, saya akan bantulah untuk 6 buah sekolah ni sebab mungkin kali pertama saja kita akan pergi, tapi dari segi untuk seterusnya tu kemungkinan besar kita akan gunakan pelaporan secara Google Meet saja. Sebab tu depa special sikit. Macam tu. Jadi untuk 6 orang ni mungkin follow saya kali pertama, lepas tu kita akan ber-Google Meet dengan penolong kanan pentadbiran dia adalah. Okey, mana mungkin juga kita minta untuk pantau cikgu tu sama ada GK ataupun PK dia lah yang tengok kan. Takkan kita nak masuk lalu kan. Ya betul. Ya. Okey. Ya. Okey, faham. Okey, ada soalan lagi? Buat masalah tak ada aku tanya nanti kita hello lain. Kita tanya lain. Okey. So ada soalan lagi? So kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat maju jaya kepada semua sahabat-sahabat di JPN di sektor perancangan dan sektor pembelajaran.
Cuma saya nak ingatkan lagi sekali, insyaAllah saya akan cuba bersama dengan rakan di unit sains sosial juga SSC untuk buat satu instrumen bimbingan supaya kita mudah sikit untuk proses. Dan yang kedua ialah untuk tim yang baru untuk seorang tu, follow kami dulu untuk first step. Kemudian kemungkinan besar kita akan Google Meet lah, sebab untuk 6 ni dia tak banyak sangat perlu kita buat sebab mereka dah proses dengan baik. Jadi cuma kita pantau saja. Nah, kita nak bimbing mereka saja supaya jadi lebih baik lah. Itu saja. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya doakan selamat berjaya dan kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih.